各位弟兄姐妹平安，Salam sejahtera， saudara-saudara sekalian. 感谢神，我们可以在网上再一次见面。Terima kasih kepada Tuhan, kita bisa berjumpa lagi di online ini. 让我们来唱一首诗歌，主爱摸到我。Mari kita angkat satu puji-pujian, kasih Tuhan menjamah daku。只有上帝知道我们内心的深处，他能够摸着我们的心，使我们能够向他敞开。Hanya Tuhan yang mengetahui jiwa kita, hati kita yang terdalam, sehingga kita bisa membuka diri kepada Tuhan. Kasih Tuhan menjamah daku，主的爱摸到我灵的深处。Ayat-ayat Alkitab yang sudah kita baca tadi tidak akan kita baca kembali. 我们刚才已经念了主题的经文， Tapi saya akan mengajak ibu-ibu semua, saudara-saudara, membaca dua saja ayat Alkitab, yaitu ayat yang ke-13 dan yang ke-14. 我再次要重复两节的圣经，就是13节、14节。 Yohanes 4 ayat 13 dan 14. 约翰福音第4章13、14两节。 Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. 耶稣回答说：“人若喝了这个水，还要再渴。” Ayat 14, tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya, yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. 人若喝我所赐的水，就永远不渴。我所赐的水要在它里头成为泉源，直涌到永生。 Bapak Ibu yang kekasih, di dalam hidup kita di dunia ini banyak hal-hal yang terjadi di sekitar kita tidak seperti apa yang kita duga. 在我们生活、我们的周围有很多事情的发生，不是我们所愿意的。 Dan juga bukan seperti apa yang kita duga, bukan seperti apa yang kita kira, bukan seperti apa yang kita lihat begitu saja. 也不是照着我们所猜测的，也不是照着我们的眼睛所看见的。 Karena di dalamnya ada banyak kesulitan-kesulitan dari orang-orang yang mengalaminya,
dan juga banyak pergumulan-pergumulan yang kita tidak tahu. 因为期间也有很多事情我们不知道，是领受的人他们的经历、他们的苦难。 Tetapi mereka itu tidak mempunyai kesempatan untuk membuka diri, untuk berbicara, untuk curhat, karena mereka memang tidak punya tempat dan tidak punya teman untuk melakukannya. 可是这些心灵受苦的人没有机会来倾诉他的内心的感觉，因为没有地方、没有对象可以倾诉。 Sedangkan pandangan mata orang seringkali sinis, kejam, dan berprasangka buruk, dan menjadi hakim yang menghakimi mereka. 因为周围有不少的人用轻视的眼光来看他们。 Kita tahu bahwa di sekitar kita pun banyak yang sering kita dengar, sering kita diberitahukan si anu begini, si anu begini. 我们常常听人家说某人这样，某人那样。 Lalu kita pun sebagai anak-anak Tuhan, tanpa mengecek kebenaran-kebenaran itu pun ikut mengadilinya. 那我们听了之后呢，我们没有再去分析，我们没有再去调查，我们就这样囫囵吞枣的，我们就这样相信。 Begitu banyak berita-berita miring di sekitar kita dan kita ikut-ikutan sebagai anak Tuhan, bahkan juga ikut-ikutan memforward berita-berita itu di dalam WhatsApp kita. 有很多消息是一些不正确的消息，可是我们就跟着，我们就把它又转，一直转给别人。 Kita hanya dengar, belum menyelidiki, belum bertanya pada orangnya, benarkah seperti itu keadaan orang-orang itu? 没有调查，我们就已经发言了。 Maka pembacaan ayat Alkitab kita hari ini menceritakan seorang yang perempuan Samaria. Ini cerita yang populer sekali, mungkin kita sudah sering dengar. 今天我们所要讲的信息，我们所读的经文，可能我们已经很熟悉了。 Perempuan Samaria ini hidupnya serba tidak lancar, menderita di dalam jiwanya. 这个撒玛利亚妇人的生活有很多的坎坷， Dia dikucilkan, tidak punya teman, semua orang memandang rendah dan hina kepadanya. 她没有朋友，被孤立，人家都轻看她。 Dia merasa terasing di tengah-tengah penderitaan dan kesulitan hidupnya. 在苦难中，她觉得非常的孤独。 Sebagai seorang wanita normal, siapa yang mau kawin cerai sampai 5 kali? 成为一个正常的人，有哪一个人愿意娶这个已经结了5次婚的女人？ Dan sekarang tinggal dengan laki-laki yang bukan suaminya. 现在的丈夫也不是她的。 Alkitab mencatat perempuan Samaria ini tidak diterima oleh masyarakat. 圣经说，这个撒玛利亚妇人不被她的群体所接纳。 Perempuan Samaria ini tentu dipandang sebagai perempuan rendahan, tidak tahu malu, perempuan yang tidak baik. 他们觉得这个女人呢，撒玛利亚妇人是一个很卑微的，是一个不知羞耻的。 Dia tidak punya teman. 她没有朋友， Itu sebabnya orang lain mengambil air pada sore hari, dia mengambil air pada siang hari di sumur Yakub. 所以当时妇女们是在下午出去在井里打水，可是她们是在中午的时候， Karena dia menghindar bertemu dengan orang lain. 因为她避免碰到许多的人， Dia menghindar untuk mendapatkan tatapan mata sinis dari orang-orang, dari perempuan-perempuan yang lain. 她避免那些批视她的人的眼光。 Sebenarnya perempuan-perempuan yang lain tidak pernah tanya kepadanya, kenapa kamu seperti ini? 其实那些她周围的妇女们从来没问她为什么你会这样， Karena mereka memang tidak mempedulikan dia. 因为他们根本不关心， Hanya menyalahkan dia dan hanya menghakiminya secara sepihak saja. 他们只会论断这个撒玛利亚的妇人。 Tetapi Tuhan Yesus berbeda. Dia adalah Allah. Dialah Tuhan. 但是耶稣基督就不同，他是神，他也是人。 Pada siang hari itu dia duduk di tepi sumur Yakub. Di situ sepertinya dia sedang menantikan kedatangan perempuan Samaria ini. 圣经说那天中午，耶稣基督坐在井旁，似乎他在等待这个撒玛利亚的妇人。 Waktu Tuhan itu memang sangat istimewa. 神的时间是很特别的。 Yesus membuka percakapan dengan perempuan ini. Dia yang memulai berbicara. 耶稣主动先跟这个撒玛利亚妇人说话。
Artinya Yesus juga membukakan diri untuk bisa menerima perempuan ini dengan tujuan mau menolongnya untuk melepaskan dari dosa. 那就表明耶稣基督把自己敞开，让这个妇人也能够跟他交流。 Tuhan Yesus meminta air minum kepada perempuan ini sebenarnya hal yang wajar. 主耶稣向这个少年妇人要求水喝，这是一个很正常的。 Tetapi yang tidak wajar adalah orang Yahudi tidak berbicara dengan orang Samaria. Apalagi Yesus laki-laki, pria Yahudi berbicara dengan seorang perempuan Samaria. Itu tidak wajar. 耶稣基督跟那个妇人讲话是很平常的，可是，在那个时候的犹太社会，一个男人跟一个女人讲话是不寻常的。还有呢，他是一个犹太人，另外一个是撒玛利亚人，更不寻常。 Tuhan Yesus tidak memandang rendah perempuan ini, tidak menghinanya. 耶稣基督从来没有批视，没有看不起这个女人。 Baik dengan alasan gender, baik dengan alasan suku, ras, ataupun karena perempuan ini adalah perempuan yang bersalah dan berdosa. 无论是性别也好，无论是种族也好，尤其是这个女人的背景，耶稣基督从来没有看不起她。 Tetapi Yesus ingin memberitahukan kepada perempuan Samaria itu bahwa air sumur yang diminumnya ini justru membuat dia semakin haus, semakin dahaga, semakin dahaga. 耶稣基督就要告诉这个撒玛利亚妇人，你喝这个井里的水，你喝了还要再渴。 Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, semua milik kita yang ada di dunia ini, 所有在这个世上的人， materi, jasmani, barang-barang dunia ini tidak pernah memuaskan jiwa kita. 物质东西，这个世界里面的东西，从来不会满足我们的心。 Semua ini justru membuat kita semakin ingin mencarinya lebih banyak lagi. 这些物质反而能够触动我们，一直想要，一直想要。 Karena itu tidak akan pernah memuaskan dahaga jiwa kita. 这些物质从来不会满足我们心灵的需要。 Dan pada waktu Tuhan Yesus menunjukkan kesalahan akan perempuan Samaria ini, 当耶稣基督指出这个撒玛利亚妇人的错误的时候， dia tidak dengan cara yang kasar menunjuk kamu begini, kamu begitu, kamu salah ini, kamu begitu. Sama sekali tidak. Yesus dengan halus menunjukkannya. 耶稣基督没有用很不礼貌的这个态度指责他，耶稣没有这样子。 Yesus menuntun dia selangkah demi selangkah sehingga perempuan Samaria ini bisa terbuka dan menyadari akan dosanya. 耶稣基督的谈话一步一步的来开启他的思想，让这个女人能够向他也开放。 Dan perempuan Samaria ini bisa membukakan dirinya dan mengakui dosanya. 让这个撒玛利亚妇人能够打开她的心灵，承认她的罪过。 Perempuan Samaria ini bisa membuka diri dan mengakui kesalahan dan dosanya itu karena tuntunan dari Tuhan Yesus sendiri. 撒玛利亚妇人能够承认她的罪过，那是因为耶稣基督一步一步的引导她。 Mengakui dosa itu nggak gampang loh. 认罪是不容易的， Terhadap orang lain ngomong, itu sesuatu hal yang nggak mudah dilakukan. 向人认罪认错这是不容易的。 Kalau kita melihat ada anak yang bersalah, kita panggil dia supaya dia ngaku kesalahan, itu sulit sekali. 就算是小孩，他有错误，我们叫他认罪也是很难的。 Membukakan diri itu artinya membuka diri selebar-lebarnya, mengakui kekurangannya, dosanya, kegelapan hatinya, itu tidak mudah. 向人坦白，承认自己的软弱、错误是不容易的。 Tetapi perempuan ini tidak membela diri, tidak dengan alasan ini itu menutupi dosanya, tidak sama sekali. 可是这个撒玛利亚妇人认罪，她并没有找出很多的托词推脱。 Ketika Yesus menunjukkan kesalahannya, dia tidak membela diri. 当耶稣基督指出他的错误的时候，他没有为自己辩护， Dia tidak ada alasan apapun menutupi dirinya lagi. 没有用任何的理由来遮盖他自己。 Karena Tuhan Yesus memperkenalkan diri kepadanya, aku
aku ini pemilik air hidup. 耶稣基督就告诉他说：“我就是拥有着生命水的人。 Barang siapa minum air ini, yaitu air dunia ini, dia akan haus, dia akan dahaga terus. 人如果喝这井里的水，这个世界的水，他永远是口渴的。 Tetapi ayat 14 Yesus mengatakan barang siapa minum air yang aku berikan kepadanya, ia tidak akan haus selama-lamanya. 可是耶稣说：人若喝我所赐的水，就永远不渴。 Minum air ini artinya adalah air dari dunia ini, mewakili segala hal yang ada dalam dunia ini. Barang-barang duniawi, materi, kekayaan, jabatan, semua tidak akan pernah memuaskan dahaga kita. 世界的水就是各样的物质，永远不能够满足我们的心。 Uang kita, kekayaan kita, kekuasaan kita, 钱财、权势， jabatan-jabatan kita 我们的地位， justru membuat kita semakin haus, semakin ingin memiliki lebih banyak lagi meskipun sudah punya. 我们拥有这一切，虽然有了，可是我们还要一直要继续的要。 Tiap-tiap hari orang-orang di sekitar kita ini sedang terus berlomba-lomba memuaskan nafsu duniawinya dengan mencari. 我们周围的人啊，每一天都在忙碌着寻找又寻找。 Banyak orang-orang di sekitar kita yang pamer. Aku punya ini loh, kamu punya kalah, saya punya 我们 merek 中 lebih 间有很多 bagus. 人就在人的面前显示他自己，我有这个，我有那个。 Mobilku 我的汽 mereknya 车， lebih baik dari mobil anakmu. 我的汽车比你儿子的车牌更高贵。 Rumah anakku ini jauh lebih mahal daripada rumahmu. 我孩子的家比你的家更好。 Cucuku sekolahnya di sekolah-sekolah bergengsi lebih daripada cucumu kan? 我的孙子在有名的学校读书，胜过您的孙子。 Sebagai ibu, sebagai nenek, kita bangga karena mereka. 作为一个母亲，作为一个作为一个祖母，我们为着这些而骄傲。 Pernahkah kita bertanya pada anak, 我们曾经问我们的孩子吗？ cucu-cucu kita, bagaimana mereka berjuang untuk bisa mendapatkan itu semua? 我们问过孩子吗？我们问过孙子吗？他们怎么能够得到这些东西呢？ Rasa bangga dan sombong ini membuat kita kadang-kadang merendahkan orang lain, menghina orang lain, meremehkan orang lain. 我们有了这些东西，我们不知不觉，我们很骄傲，我们觉得我们变得更多更高。 Tapi semuanya ini tidak akan pernah memuaskan jiwa kita. 可是这些东西从来不会坚定我们的心灵。 Hanya pada waktu kita menerima air hidup dari Tuhan Yesus, itu akan memuaskan dahaga kita. 只有当我们接受耶稣基督给我们的活水的时候，才能真正满足我们的心灵。 Karena di dalam hati kita ada satu lubang yang besar yang tidak akan pernah puas kecuali Tuhan Yesus tinggal di situ. 因为我们内心有一个无底坑，从来不会满足的，除非耶稣基督能够把它填满。 Air hidup yang Yesus berikan adalah dirinya sendiri, 耶稣基督所给我们的活水就是他自己， yaitu keselamatan yang ada dalam Yesus 就 Kristus, 是在它里面的永生， yaitu hidup kekal. 那就是救恩，就是永生。 Karena Tuhan Yesus, yang Yesus maksudkan itu bukan hanya hidup di dunia ini, tetapi nanti hidup kekal di surga dimulai dari sekarang. 耶稣基督所给的活水，不是以后到天上，就是从现在开始能够永流到永生。 Pada saat kita menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita, 当我们接受耶稣做我们个人救主的时候， pada waktu kita menerima pengampunan daripadanya, 当我们接受他的赦罪的恩典的时候， pada waktu kita membukakan diri dengan berani mengakui kesalahan kita, dosa-dosa kita di hadapannya, 当我们在他面前向他坦诚认罪的时候， maka Yesus memberikan pengampunan. 耶稣基督就施下赦罪的恩典， Maka air hidup itu masuk ke dalam hati kita, ke dalam diri kita, 这个活水就涌流到我们的心中， sehingga mengalir sumber air hidup itu keluar dari dalam diri kita, 从我们的心里面流露出来， sehingga kita dipuaskan, 我们满足， tidak lagi akan merasa barang-barang duniawi, materi itu sebagai tujuan utama hidup kita di dunia ini. 不再觉得这个世界的东西是我唯一的需要要求。 Boleh punya,
boleh tidak punya. 可以有，也可以没有； Boleh punya jabatan, boleh tidak punya. 可以有地位，也可以没有， Enggak ada apa-apanya. 没关系。 Karena dunia ini memang kosong. 因为这个世界是虚空的， Karena ini materi. 这个是物质， Sementara saja. 这是暂时的， Tidak lama semua akan lenyap. 不久这些都要消失了。 Tetapi yang penting, jiwa roh kita sudahkah mendapatkan keselamatan dalam Tuhan 最 Yesus? 重要的，我们是不是在我们的心里得到了耶稣基督的救恩呢？ Kalau hati kita ini sudah dipuaskan, tidak perlu cari-cari kemana-mana lagi. 假如我们的心灵已经满足，我们就不必在世界寻找这个那个。 Langkah yang kedua yang dilakukan perempuan Samaria ini, ia mengatakan, Tuhan, berikanlah air itu kepadaku. 听了这些以后，撒玛利亚妇人对耶稣说：“主啊，求你把这个活水赐给我， Supaya aku tidak usah lagi repot-repot datang ke sumur ini untuk mengambil air. 叫我不必从远的地方来到这个井里面来打水。” Perempuan Samaria ini menyadari inilah yang paling dibutuhkan di dalam hidupnya, bukan air sumur itu, tetapi air kehidupan. 撒玛利亚妇人就悟到，她所需要的就是活水，不是这井里面的水。 Dahaga jiwanya hanya bisa dipuaskan oleh hidup kekal di dalam Yesus Kristus. 心灵的饥渴，只有耶稣基督所给的活水才能够的止渴。 Untuk bisa menerima air hidup, dia harus mengeluarkan kotoran-kotoran yang ada dalam hatinya, dosa-dosanya harus dikeluarkan lebih dahulu. 怎么样能够领受这个活水呢？首先要把你心灵里面肮脏的东西呢，就导出来， Membukakan semua di hadapan Tuhan tanpa rasa malu lagi. 在神的面前要坦白的把这一切都说出来，都导出去。 Maka Yesus memimpin perempuan ini selangkah demi selangkah sampai sungguh-sungguh dia bisa berjumpa dengan Tuhan Juru Selamatnya. 所以耶稣基督就是讲一步一步的让这个妇人悟到她需要耶稣基督。 Dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Yesus memperkenalkan dirinya, akulah dia yang kamu cari. 刚才的经文给我们看见说，耶稣基督就向这个妇人显示，我就是你所寻找的。 Perempuan ini di dalam ayat 29 dia berani mengakui kesalahannya bahkan di depan orang-orang kampungnya. 在第29节，我们看见这个撒玛利亚妇人能够勇敢的，甚至在她的这个社区里面的人啊，耶稣基督就不怕向他们说出来。 Kenapa? Karena dia sudah berjumpa dengan Tuhannya, Juru Selamatnya. 因为他已经遇见他的救主耶稣基督。 Yang mengatakan pada orang-orang kampungnya, lihatlah ada orang yang mengatakan tentang semua apa yang pernah kulakukan. Ini hal memalukan loh sebetulnya. 他对他所认识的他的乡下的人说：“你来看，有一个人将我素来所行的一切事都给我说出来的。其实这些东西都是很羞耻的事。 Sebelum ini ketemu teman perempuan-perempuan lain pun dia tidak berani. 之前呢，他连跟人见面他都不敢。 Maka dia menghindar, dia mengambil air tengah hari bolong ketika orang lain tidak ada ke sumur. 所以他躲避众人，他在中午很热的时候出去打水，就避免碰到那些人。 Sekarang di hadapan orang banyak dia membukakan dirinya. 现在就在众人的面前，他敞开他自己， Karena dia sudah mendapatkan pengampunan dari Tuhan. 因为他已经得到主的赦免， Karena dia sudah mendapatkan pemulihan 因为 hidupnya. 他已经得到心灵里面的更新。 Mengakui dosa dan kesalahan harus kita lakukan di hadapan Tuhan. 认罪应该好好的在神的面前坦诚。 Yesus mengasihi kita, memperhatikan kita. 耶稣爱我们，关心我们。 Yesus memberikan tugas kepada kita semua yang sudah percaya dan menerima air hidup ini untuk bersaksi bagi Dia. 我们已经领受活水的人，耶稣基督给我们责任，要向人诉说、见证出来。 Kita sudah mendapatkan hidup kekal. 我们领受了永生， Anak kita, 我们的孩子 cucu-cucu kita, 我们的儿孙 bagaimana mereka? 如何？ Kita tiap hari berjumpa dengan mereka. 我们每天都见到我们的家人， Orang-orang yang ada di sekitar kita, tetangga kanan kiri kita, apakah mereka juga sudah mendapatkan air hidup ini? 我们的周围，我们的邻舍，他们是不是也得到了我们所得到的活水呢？ Pernahkah kita mendekati orang yang justru dikutuk
kucilkan, kita dekati, kita tanya bagaimana keadaannya, apa yang kamu perlukan, apa yang kamu butuhkan. 我们没有零售，我们就没有去接近那些很孤独、很孤单的人，问他们说你需要什么？ Setelah COVID ini 3-4 tahun ini ya, 这3-4年疫情之后， kita lihat ekonomi dunia berubah begitu luar biasa, begitu banyak orang yang kehilangan 我们 pekerjaan. 看见这个世界的经济走下坡， Banyak orang-orang yang dahaga, jiwa rohnya tidak tahu mau ngomong sama siapa. 很多心灵饥渴的人不知道要向谁倾诉他内心的苦闷。 Bahkan saya mendengar kesaksian seseorang yang mengatakan, saya tiap hari baca Alkitab loh, saya tiap hari doa loh. 有人我知道，他说我每天祷告，我每天读圣经， Tapi dia terlibat dengan sesuatu hutang online yang tidak tahu bagaimana mengatasinya, tidak tahu mau cerita sama siapa. Sampai dia pernah mengatakan, aku pengen mengakhiri hidupku ini. 这个人呢，每天读经祷告，可是呢，他在网上借钱，以至于他不能够还钱，所以他觉得说我要求死。 Banyak orang yang putus asa masa sekarang ini. 现在很多人已经绝望， Kita maukah jadi sahabat untuk orang-orang berdosa, orang-orang yang hidup dalam gelap, yang putus asa, yang kecewa? 我们愿不愿意做那些在苦闷中、在黑暗当中人的朋友呢？ Kita sudah mendapatkan air hidup. Kenapa kita tidak sia-siakan air hidup ini kepada orang lain? 我们领受了活水，为什么不向人分享呢？ Mungkin kita tidak tahu orang itu sedang bergumul di dalam hatinya. 可能那个人在心里面，在挣扎当中，我们不知道。 Mungkin Anda akan mengatakan, saya nggak pandai ngomong loh. Setidak-tidaknya bawa ke gereja ketemu musuh. Contoh, supaya diinjili. 也许你说哦，我不会说话，可是你可以把他们带到礼拜堂啊。 Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana anak-anak kita? 我们的儿孙如何？ Pernahkah Anda itu menjadi teman sahabat bagi mereka supaya mereka bisa curhat? 你有没有做他们的朋友，让他们能够向你倾心吐意？ Mereka kerja setengah mati, lembur. Mereka mengatakan tidak ada waktu. 他们做工加班没有时间， Tapi jiwa roh mereka, apakah ibu, bapak tahu keadaannya? 你知道他们内心的状况吗？ Pergumulannya apa, kesusahannya apa, kekecewaannya apa? Kan kita pernah mendoakan mereka. 你知道吗？他们的生命需要什么？你有没有为他们祷告呢？ Mungkin yang kita doakan supaya sehat, Karena anak-anak di sekolah bawah- lancar, 求主给他们身体健康啊！ sekolah anak cucu lancar, begitu kan? 让他们都是活得好好的。 Tapi jiwa roh mereka bergumul seperti apa, dalam keadaan kelam seperti apa? Apakah kita tahu? 可是你知道你儿孙们内心的状况吗？ Bukakanlah hati kita, terima mereka, supaya mereka boleh berbicara dengan kita dari hati ke hati. 让我们向我们的儿孙敞开我们的心，让他们也能够向我们倾诉他的内心。 Mungkin mereka mengatakan aku baik-baik kok mah, karena dia tidak mau mamanya khawatir. 可能为了叫妈妈不要担心，他说妈我没事。 Tapi kalau kita lihat bagaimana hidup anak-anak kita yang ada, kita pasti akan merasa ada sesuatu. 可是如果你留心你的儿孙的生活，你会知道他们内心里面有一些某一些不对劲的。 Begitu banyak anak-anak zaman sekarang, termasuk orang-orang yang sudah dewasa, anak-anak dewasa kita itu terlibat baik dengan judi online, utang online dan sebagainya. 可能你的儿孙牵涉到这个网上的欠债，你不知道。 Doakan mereka, dekati mereka. 接近他们吧，为他们祷告吧。 Bapak Ibu yang kekasih, jiwa roh kita terpelihara dengan baik. 我们的心灵都蒙保守， Bagaimana dengan anak cucu kita? 我们的儿孙呢？ Tetangga-tetangga kita, 我们的邻居呢？ kanan kiri orang-orang yang bersama dengan kita tiap hari, 每天跟我们在一起，我们周围的人呢？ apa pergumulan mereka? 他们的挣扎又是什么？ Siapa yang memperhatikan kalau bukan kita? 假如不是我们，谁关心他们？ Kalau kita sudah memiliki air hidup itu mengalir di dalam diri kita, harus kita bagikan lagi kepada orang banyak. 如果我们已经领受了活水从我们的
里面涌出去，分享给周围的人。 Karena tanpa terasa begitu banyak orang yang rajin ke gereja pun juga tersesat di dalam dunia 其 ini. 实有很多人常常到礼拜堂，可是是迷失的人。 Doakanlah mereka, 为他们祷 dekatilah 告， mereka. 为他们祷告， Bukakanlah pintu bagi mereka 给他们开门吧， supaya mereka dilepaskan dari dosa, dari beban yang berat 让 itu, 他们从罪恶重担里面得到释放， supaya mereka mendapatkan pemulihan hidup mereka. 让他们能够得到心灵的更新。 Yesus mengatakan, 主耶稣说， air yang kamu minum ini terus membuat kamu dahaga. 主耶稣说，你所喝的水一直叫你再口渴，再口渴。 Tetapi kalau engkau memiliki air hidup, barulah akan mengalir mata air dalam dirimu, dan itu bisa menjadi satu kesaksian yang indah. 可是你如果喝我所赐的水，就在你里头成为泉源，这永到永生。 Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. 我们同心祷告。 Kita dengan hormat kita diminta berdoa. 亲爱的天父上帝，我们非常感谢你的恩典。 Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang besar. 你知道人的内心， Engkau tahu isi hati manusia. 我们常常因为忙做自己，不关心人， Karena kesibukan kami sering tidak peduli pada orang lain. 帮助我们做一个很仔细、愿意观察我们周围的人， Tolonglah kami dengan teliti memperhatikan orang-orang di sekitar kami. 让我们能够去主动的接近他们。 Supaya dengan diri kami sendiri aktif mendekati mereka. 很多时候我们不知不觉，我们心里很骄傲， Seringkali kami pun merasa diri kami sombong. 我们不要接近人， Kami tidak mau mendekati orang lain. 甚至于有人在礼拜堂已经很久了，从来没有认识人。 Bahkan ada orang yang sudah lama di dalam gereja tapi tidak ada yang mengenal dia. 我们只愿意跟2个、3个我们所喜欢的人在一起， Kami hanya suka dengan 2-3 orang teman yang kami sukai. 我们不太关心新人。 Dan kami tidak kurang memperhatikan orang baru. 求主怜悯我们， Karena Tuhan mengasihi kami. 能够学习耶稣基督。 Belajar kepada Yesus 他 Kristus. 坐在井旁，就在等候这个撒玛利亚人。 Dia duduk di tepi sumur menantikan perempuan Samaria ini. 主啊，你帮助我们， Tuhan tolonglah kami. 以基督耶稣的心为心， Dengan hati Kristus sebagai hati kami. 叫我们愿意主动的去接近人， Supaya dengan aktif kami mendekati orang lain. 接近那些很孤独的人， Mendekati orang-orang yang kesepian. 接近那些社会地位很低的人， Orang-orang yang di kelas rendah di masyarakat ini. 帮助我们 Tolong kami Tuhan. 谦卑自己， Merendahkan diri. 好像耶稣基督 Sebagaimana Tuhan Yesus. 从天上来到地上， Dari surga datang ke dunia ini. 寻找迷失的罪人， Mencari orang-orang berdosa yang tersesat. 帮助我们， Tolong kami. 不是单单听到， Bukan hanya mendengar firman saja. 乃是把你的道藏在我的内心， Tetapi firman-Mu kami simpan dalam hati kami. 在每日的生活里面实践出来。 Dan kami praktekkan dalam hidup 谢 sehari-hari. 谢天父， Terima kasih Bapa. 祷告奉耶稣基督的名 Berdoa 字， demi nama Tuhan Yesus. 阿门。 Amin. 我们谢谢庄宝梅传道给我们传讲的信息。Kita bersyukur, berterima kasih kepada Guru Injil Lydia Chong yang sudah membawakan firman Tuhan kepada kita. 我们来唱一首诗歌，求主满我杯。Kita angkat satu puji-pujian, penuhi cawanku。在人的生命里面有一个空处。世上的人事物都不能够填满，只有神和他的爱能够填满我们灵的深处。Di dalam hidup manusia ada satu kekosongan, dan kekosongan itu tidak bisa dipenuhi oleh perkara-perkara dunia. Hanya Tuhan dan kasih-Nya yang dapat memenuhi kekosongan itu sehingga hidup kita bisa merasakan puas dan sukacita. 求主满我杯， penuhilah cawanku. Thank you.
万人正在寻求，努力追求属世享乐，无疑能与这宝贝相比。我在主里已得着这宝贝，充满我杯，就充满我杯，接住我苦干心灵饥渴，求你天亮，喂养我，使我饱足，满我杯，使我的满足喜乐。弟兄们，若你从这